digital. Hari ini saya bersama dengan Yang Berhormat Timbalan Menteri YB Teo Nii Ching, Datuk KSU Datuk Fauzi Muhammad Isa, KSU Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Tan Sri Salim Fathiddin, pengurusi eksekutif MCMC, sekali dengan ketua-ketua pegawai eksekutif daripada 5 syarikat telekomunikasi ataupun mobile network operator di Malaysia, telah selesai alhamdulillah proses tanda tangan share subscription agreement, perjanjian di antara syarikat-syarikat telekomunikasi dengan Digital Nasional Berhad dan juga Kementerian Keuangan. Jadi ini merupakan satu tarikh yang cukup bersejarah kerana seperti yang kita semua sedia maklum, DNB telah ditubuhkan pada tahun 2021 dan salah satu perkara yang dari awal direncana ialah penyertaan secara equity oleh syarikat-syarikat telekomunikasi. Dan seperti yang kita semua sedia maklum, pada 3 hari bulan Mei yang lalu, kerajaan telah membuat keputusan bahawa pertama, pelaksanaan rangkaian 5G di Malaysia harus capai 80% kawasan berpenduduk ataupun 80% coverage of populated area, COPA. Dan setelah itu, salah satu daripada perkara yang perlu dilakukan, ada beberapa perkara. Pertama adalah penyertaan semua syarikat telekomunikasi untuk menyediakan perkhidmatan 5G. Ini telah dilakukan sebelum ini. Manakala penyertaan dari segi equity telah kita akhirnya berjaya capai dan ditandatangani selesaikan sebentar tadi sebelum kita mulakan sidang media ini. Jadi alhamdulillah, langkah seterusnya adalah untuk membantu Digital Nasional Berhad melengkapkan proses pelaksanaan rangkaian 5G mencapai 80%. Dan saya telah sebut sebelum ini bahawa setakat hujung Oktober, 31 hari bulan Oktober, kita telah capai 73% COPA. Bermaksud tinggal berbaki 7% lagi sehingga kita capai 80%. Angka ini penting kerana setelah kita capai 80%, kerajaan akan umum bahawa satu entiti baru boleh diwujudkan dan entiti itu akan apa yang kita akan saksikan pada waktu itu ialah sejumlah daripada MNO akan kekal berada bersama DNB sebagai entiti A, manakala sejumlah MNO yang lain akan mula beroperasi dan membangunkan rangkaian kedua 5G di bawah entiti B. Proses ini semestinya akan ambil sedikit masa dan ada prosesnya sendiri. Tapi yang penting bagi rakyat Malaysia yang menggunakan perkhidmatan 5G pada waktu ini, kita telah tetapkan bahawa perkhidmatan tersebut tidak akan terganggu sepanjang proses sama ada melengkapkan 80% COPA ataupun bila entiti B diwujudkan dan rangkaian kedua dibangunkan. Dan perkara kedua yang telah dipersetujui oleh semua CEO, semua MNO ialah charge harga borong bagi 5G tidak akan bertambah dengan adanya rangkaian kedua, and it is a no worse off condition. Bermaksud harga borong bagi 5G tidak akan bertambah. Ini saya ingatkan kepada semua CEO, jangan ingat saya lupa perkara ni ya. CEO semua, baik. Don't think I've forgotten that. Dan kita harap dengan adanya rangkaian kedua nanti, maka bukan hanya dari segi penerima gunaan 5G akan lebih rancak, dan masa yang sama rakyat Malaysia dan juga syarikat-syarikat dan industri-industri boleh mendapat manfaat dengan adanya perkhidmatan 5G bagi pekerjaan ataupun industri mereka. Satu angka yang boleh saya sebutkan juga di sini ialah tahap penerima gunaan ataupun adoption rate bagi rangkaian 5G pada waktu ini, jumlah yang menggunakannya telah mencapai 10.3% setakat hujung Oktober. InsyaAllah dalam tempoh seminggu lagi kita akan dapat angka-angka terkini dari segi pelaksanaan dan juga jumlah penyertaan ataupun penerima gunaan
di kalangan para pengguna perkhidmatan 5G di Malaysia. Jadi akhir sekali saya walaupun kita telah sampai ke tahap ini, tapi perjalanannya masih jauh. Ini kita boleh anggap sebagai permulaan. This is only a beginning. And sudah pasti dari pihak Kementerian Komunikasi dan Digital dan juga MCMC, kita akan terus memantau pelaksanaan supaya tidak ada masalah yang berbangkit, dan pasukan petugas ataupun jawatan kuasa khas yang telah kita tubuhkan pada 9 hari bulan Mei yang lalu untuk pelaksanaan 5G akan terus memantau dan juga menjemput semua pihak untuk berbincang untuk pastikan dari segi pelaksanaan tidak berlaku apa-apa masalah yang tak boleh kita atasi bersama. Entiti kedua ataupun entiti B akan kita umum setelah kita capai 80% KOPA. Dan pada waktu itu MNO akan buat pertimbangan masing-masing, adakan perbincangan dan capai kata putus MNO mana yang sedia untuk pergi ke entiti kedua, entiti B. Tapi masa yang sama, MCMC akan bertindak sebagai pihak yang mengawal selia untuk pastikan kedua-dua entiti ini, DNB dan juga entiti B, akan dapat bersaing dengan sihat. Manfaatnya akhirnya nanti adalah kepada rakyat. Itu yang kita inginkan dengan pelaksanaan dasar peralihan kepada dui rangkaian nanti. Maybe is government going to keep the golden share 30% in entity A and subsequently also in entity B as well, both 30% golden share? No, entity B will be a completely commercial entity. We will not have any stake in entity B, but we will have a golden share and 30% stake still in DNB. YB, adoption rate still lagi rendah, 10.3%. Yeah. Why the reason? Is that because the peralihan from 4G to 5G masih kena bayar mahal ke ataupun? No, sebenarnya bila kita tengok banyak negara lain, memang dari segi penerima gunaan, kita nampak sebenarnya fokus untuk 5G ni selain daripada retail consumers, manfaat yang paling maksimal boleh diperoleh untuk perusahaan, enterprises, businesses. Sama ada yang mengusahakan contoh pelabuhan ataupun kilang-kilang perusahaan dan memanfaatkan sepenuhnya Internet of Things sebagai contoh. Jadi fokus banyak daripada usaha di banyak negara adalah ke arah itu. Tapi masa yang sama kita memang kalau kita lihat itu keputusan commercial, it's a commercial decision for the MNOs how to price their respective 5G packages. And I'm told that perhaps Celcom DG nanti ada announcement pasal Datuk Idham. Why am I announcing for you? Yesterday. You announced yesterday. Baik. So they have packages and things like that. Tapi yang penting sebenarnya dia bukan hanya untuk retail sector, untuk end consumers, rakyat biasa, tapi kita boleh manfaatkan sepenuhnya 5G ni dalam sektor perusahaan. That's where we will see the maximum benefit of 5G, particularly in terms of Malaysia's economic growth.